سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وسيدنا وشهادة وأرجع 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 وكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا المسلمين والشيخ حسن ناصر رضي الله تعالى عنه بسر ثواب الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fuqahan aradati khairan bi syururi tariqi ma'imati sufiyatin haqqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin ala ma wasa'in amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana عندنا قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita Qadrul Ghaisiyah Al-Sufiyah ala Syariat Muhammadiyah oleh Syekh Hasan Nasir radhiyallahu ta'ala anhu. Pada muka surat 8, faedah pengajian tasawuf tersebut disebut di dalam Jawahirul Fiqh sebab dinamakan ilmu ini ilmu qalbi, ilmu yang melibatkan kepada perihal hati, keadaan hati, seperti mana yang kita bincangkan pada Sabtu yang lepas berkaitan dengan nama-nama selain daripada ilmu tasawuf itu. Disebut juga ilmu tasawuf itu disebut sebagai ilmu qalbi, ilmu batin, ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu asrar, ilmu zawqi dan ilmu wujdan. Yang mana kita bahaskan, kalau kita menyebut nama-nama istilah-istilah ini yang membawa kepada perihal roh, ya, keadaan roh kita. Kita membahaskan tentang 3 keadaan roh akan datang, yang bila-bila masa boleh berlaku. Yang terdekatnya, yang pertama, keadaan roh itu pada ketika roh itu hendak berpisah daripada jasad, ya. Roh itu hendak berpisah daripada jasad, ya. Itu keadaan pertama yang kita bincangkan sebelum ini. Itu yang paling dekat dengan kita. Bagaimana keadaan roh kita, sama ada roh kita ini roh yang terselamat ataupun roh yang terikat dengan ikatan godaan syaitan, iblis, la'natullah waliyahzubillah. Kita mohon Allah Subhanahu wa taala lindunglah kita. Sehingga Nabi SAW ajar kepada kita satu doa. Saya tak sempat sharekan doa ni lagi. Allahumma barik li fi mauti wa fi ma ba'da mauti. Allahumma barik li fi mauti, ya Allah berkatilah aku ketika mati aku. Nah, ketika mana aku mati, berkati. Ya, ketika mana nak terpisahnya roh dengan jasad ni, minta Allah Ta'ala turunkan inayahnya, turunkan bantuannya, ya. Kerana kita sedang dalam, seperti kita dalam belajar menuntut ilmu lah, fisabilillah, ya, kita mengharapkan bahawa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita janganlah tuan-tuan rasa terpisah dengan majlis ilmu. Jangan kita ada sedikit rasa macam malas nak pergi, malas nak dengar kuliah. Tak kira lah, kalau tak dengar kuliah, saya pun tak tahu kuliah ustaz lain, janganlah tak dengar. Yang selagi mana atas nama ilmu, mengenal Tuhan, mengenal Nabi SAW, tu itu buat. Jangan sekali hati ini tergoda dengan bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa jauh, borek bibir untuk menyebut nama Allah, kan?
berat diri dan hati untuk memikirkan tentang Allah, maka Allah takkan fikir tentang kita. Allah takkan fikir tentang kita. Seperti mana sebuah hadis kursi Nabi SAW menyebut. Apa kata Nabi? Hadis kursi. Hadis kursi yang diilhamkan kepada Rasulullah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala yaqul, ya, ana ma'a abdi. Aku bersama dengan hamba aku ma dzakarani, ketika mana dia menyebut nama aku. Ketika mana dia menyebut nama aku. Wa taharraqat bi syafatah. Dan ketika mana bibir itu menyebut namaku, bergeraknya bibir tersebut menyebut namaku, itu Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Karena itu hati ini jangan sekali terpisah daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun bibir tak mampu, walaupun nafas di lidah berat, tapi hati sekurang-kurangnya selemah-lemah imanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, janganlah kita biarkan hati kita ini terbiar dengan godaan syaitan. Berat daripada memikirkan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi wasilah, menjadi wasitah, perantaraan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, keadaan roh ketika mana nak berpisah dengan dunia ni. Ya. Daripada alam yang fana kepada alam yang baqa. Ya. Bersiap sedia kita. Anytime. Kejap lagi ke? Mungkin malam ini malam terakhir buat kita. Tuan-tuan, kerana itu memikirkan mati, tuan-tuan, tanda orang iman. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, macam mana cara nak senantiasa beriman kepada Tuhan, mengingati tentang Tuhan, mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala, fikir mati. Fikirkan mati. Bagaimana kita nak sentiasa fikirkan mati? Tuan-tuan, saya bagi satu formula. Tapi boleh kain kapan kita siap-siap kepada. Boleh kain kapan kita siap-siap. Saya formula ni bukan baru buat, tak ada. Bila terbaca satu kitab berkaitan dengan khalifah-khalifah Utsmaniyah ni, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dan juga khalifah-khalifah Utsmaniyah ni, ya, yang di mana mereka ni, tuan-tuan, kalau kita tengok dalam gambar, soroban tu badang-badang semua. Tahu tak? Soroban tu dekat dalam gambar ulama-ulama, bukan ulama saja, khalifah-khalifah dulu, raja-raja dulu. Ya. Besar-besar soroban ni. Kalau tengok dalam gambar, kalau buka Google tuan-tuan, tekanlah gambar-gambar. Tak kira tak Syekh Bukhari Jalani ke, Sultan Muhammad Fatih ke, Ibnu Arabi ke, Ibnu Sina ke, Ibnu Khaldun ke. Keluarlah gambar-gambar, lakaran gambar yang seorang memakai sorban yang besar. Tuan-tuan, lalu pernah terbaca, saya pun tak ingat di mana saya terbaca, saya pun tak, kitab apa saya baca. Tuan-tuan, kita kadang-kadang mana yang terlintas, kita tu yang kita ingat. Ya? Kenapa mereka memakai? Sengaja sorban besar. Adakah itu merupakan sorban besar itu sunnah Nabi SAW? Bila kita buka Kitabul Imamah berkaitan dengan sorban Rasulullah SAW, tak tertulis pula Nabi memakai sorban yang sebesar itu, tak tergambar pula sorban Nabi sebesar macam tu. Ya, memakai sorban sunnah. Enggak, memakai sorban itu sunnah. Tapi adakah Nabi memakai sorban itu? Tak ada tulis dalam hadis. Tak ada tulis dalam Syama'il, tak tulis dalam kitab Syifa, tak tulis dalam Syama'il Yusuf Nabhani. Tak ada. Tuan-tuan, tapi bila memakaikan sorban sebesar itu, tuan-tuan, lalu mereka menulis mereka khalifah ketika itu memakai sorban itu bukanlah semata-mata kain sorban, tapi itu adalah kain kafan yang digulungkan di atas kepala mereka supaya mereka mengingati mati. Sentiasa mengingati mati. Saya tak suruh tuan-tuan ambil tentura. Tak ada. Tapi dah segulung macam kepala. Tak. Tuan-tuan, maknanya ulama dulu, khalifah dulu-dulu, orang dulu-dulu, dia kan rajin pedagang, rajin musafir. Dia tak tahu bila di mana dia nak mati, sekurang-kurang dia dah bersiap sedia dengan kain kafannya. Ya? Kita ni tuan-tuan, kalau nak rajin memikirkan tentang kematian, beli kain kafan kita saja. Ya? Pergi kedai.
Saya nak beli kain kapan. Siapa punya? Saya. Dia tak boleh orang badai. Saya. Letak saya siapkan kapan tu, tempet selalu kita tengok lepas bangun tidur. Kat mana? Sebelah kanan tu, sebelah kiri tu, dekat almari selalu kita nampak supaya mudah kita fikirkan tentang kematian. Kalau kita fikir lagi tok-tok kubur dulu, adanya ilmu suluk, wailah, duduk kat satu tempat yang gelap, nak mengingati tentang kematian. Ya? Sebab roh ni, kalau tak diingatkan tentang perkara tersebut, habis. Terikat dia dengan godaan syaitan. Waliyahzubillah, na'udzubillah min zalik. Jadi sekurang-kurangnya ada cara kita nak mengingati tentang kematian tersebut. Kalau tak mati ni borek tuan-tuan. Kalau tengok dalam hadis, tengok dalam Quran, nantilah kita cerita panjanglah. Ya, semalam saya mengajar fiqh berdasarkan tafsir ayat orang yang bakhil masuklah surah Taubah. Tuan, semalam di Sembang 2 masuklah satu surah Taubat bab zakat, tapi cerita tentang azab orang yang tak keluarkan zakat. Allah Ta'ala cerita dalam surah Taubah banyak cerita. Sayutawwaqu ma bakhilu. Ya, Allah Ta'ala akan melilitkan mereka. Allah Ta'ala akan fataqwa min nari jahannam. Allah Ta'ala akan merebuskan, meleburkan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Taubah bagaimana kaedah-kaedah Allah Ta'ala menyiksa orang. Takut tuan. Ya, Allah Ta'ala bukan sebut bi'azabin alim, bukan semata-mata menyebut azab yang pedih. Tak. Dalam Quran disebut cara menceritakan bagaimana azab yang pedih itu. Akan diletakkan satu bekas yang satu, tuan-tuan. Kemudian seperti mana emas dan perak dileburkan, macam itulah engkau juga dileburkan. Lebur tu pula macam mana keadaannya, tuan-tuan. Kemudian akan datanglah satu ular tersebut ada taringnya, bisa ular tu sangat berbisa, dan ular tu akan berkata, inilah harta engkau, inilah simpanan engkau. Tuan-tuan, diceritakan detail tu macam mana seksaan ni, tuan-tuan. Kan? Itu baru perihal yang pertama. Perihal berkaitan dengan roh nak keluar daripada jasad, daripada alam yang fana masuk kepada alam yang baqa. Tuan-tuan, masuk kepada alam barzah, keadaan yang kedua, ahwal ataupun perihal yang kedua roh. Tuan-tuan, kalau roh ni tak jaga ni, di alam barzah kita dengan malaikat muka dan kaki. Ya, bila ditanya ma rabbuka, seperti mana kita bahaskan sebelum ni, ma nabiyuka, ma imamuka, ma kitabuka, ma kiblatuka. Tuan-tuan, mampu tak mampu bibir ini menjawab roh, bukan jasad. Jasad dah selesai. Jasad dah selesai, tak ada masalah. Ya, jasad masuk dalam cacing kanan. Ya, itu adabnya. Ada yang mengatakan jasad apa tak pelihara oleh Allah Ta'ala, itu karamat. Kita tak nak cerita panjang-panjang. Kita nak cerita tentang adatnya. Ya, kita nak cerita tentang adatnya. Ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau tak dapat dijaga roh ni tuan pada alam barzah, masuk lagi kepada alam barzah tersebut, daripada kubur kepada alam yang betul-betul yang kita akan semua dikumpulkan di mahsyar besok, Malik Yaumiddin. Ya, ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di alam mahsyar. Ya, dan pada itu diletaknya mizan. Diletaknya satu timbangan, tuan-tuan. Roh, kadar roh masing-masing. Ya, kadar roh masing-masing. Apa dia ketika itu? Kali yang ketiga, keadaan yang ketiga, sama ada kita nak diletakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga, insya-Allah Ta'ala amin, ataupun kita nak diletakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka, waliyahzubillah, na'udzubillah min zalik. Ala kulli hal, walau bagaimanapun seorang Islam, selagi mana man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, masuk di dalam syurga. Itu janji, itu jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ingat tuan-tuan, jangan kita biarkan bibir ini berat ketika mana kita nak menghadapi sakaratul maut. Tuan-tuan, berat daripada menyebut la ilaha illallah. Ingat ketika mana kita dalam proses kematian, macam-macam gangguan akan datang. Dengan sakit badannya pada waktu itu,
dengan bisikan-bisikan godaan syaitan, dengan penyamaran syaitan pada ketika itu, seperti ibu kita, seperti bapa kita, seperti orang yang kita paling sayang dalam dunia, maka akan datanglah dia menggoda-goda kita, memberi khayalan-khayalan kepada kita yang menyebabkan kita terleka daripada menyebut La ilaha illallah. Tuan-tuan, bersedia anytime. Jangan takut nanti, bersiap sedia nak nanti. Tuan-tuan, saya banyak dosa ustaz. Dah tahu banyak dosa. Kita khabar kita banyak dosa, seolah-olah kita rasa Tuhan itu bukan Maha Pengampun. Ingat, Tuhan itu sifatnya Ghafur. Tuhan itu sifatnya At-Tawwab. Tuhan itu sifatnya Al-Afu. Tuhan itu sifatnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tuhan yang bersifat Maha Pemaaf. Taubatlah. Bila teringat tentang perkara tersebut, banyak dosa, copek-copek bertaubat, paling kurang astaghfirullah. Ya? Astaghfirullah. Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin bi mi'ati marrat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tu Nabi. Aku beristighfar pada Allah Taala satu hari 100 kali. Ya, maka paling kurang 100 kali, bukan Nabi buat 100 kali. Paling kurang kata sahabat. Kalau Nabi kau bahas 1000 kali, okey, kita orang nak ikut macam Nabi. Makna selesa boleh istighfar. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar sughra disebut. Istighfar yang kecil. Ya. Ada masa. Ingat, jangan kita babak saya ni banyak dosa, tak layak diterima oleh Tuhan. Siapa babak tak layak? Siapa babak tak layak? Tuhan itu Al-Ghafur. Banyak Wallahu Ghafurur Rahim. Banyak ayat Wallahu Ghafurur Rahim dalam Quran. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Bukan maksud pengampun dan Maha Pengasih. Tak. Bukan terjemahannya Wallahu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Tidak, bukan itu terjemahan dia. Kalau maksud Maha Pengampun dan Maha Pengasih, pengampun dulu kemudian datang sifat Tuhan baru Maha Pengasih. Tak, sifat Allah mana bertindih-tindih? Tidak. Sifat Allah tidak didahului oleh satu dengan satu yang lain. Tidak. Sifat Allah itu sama. Qadim dia sama, baqa dia sama, wahdaniyah dia sama. Pasal terjemah Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Menguatkan lagi. Dapat dua-dua pengasih, dapat dua-dua pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan masa kita syarah dalam ayat satu itu, kalau nak khusyuk, salah satu daripada rukun khusyuk kena mengharap pada Tuhan. Haraplah. Harapkan taubat daripada Allah, harapkan kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insya-Allah tertinggallah maksiat kita. Ya, tapi jangan kita yakin bahawa Allah dah ampun segala dosa kita. Kita mengharapkan pengampunan segala dosa. Ini bila kita berkata Allah dah confirm dosa dah habis, tuan-tuan, maka kita ni bersih, ahli syurga. Jangan nanti dulu. Ya? Berapa ramai yang confirm jadi ahli syurga, ujungnya tersengkir di titian siratal mustaqim. Wa'alaikumsalam. Baik, al-muqallid, al-mubatin, al-muladuni, al-mukashafah, al-asrar, al-muzawqi dan al-mujdan. Ini melibatkan kepada pilihan roh, kerana ia merupakan ilmu yang dinisbahkan kepada perasaan dan pendapatan hati yang dilempahkan ke dalam hati ahlinya, ahli tasawuf. Ya, daripada Tuhan Karim Al-Mannan yang Maha Pemurah lagi Maha Memurniakan. Tuan-tuan jangan membezakan tasawuf dengan fiqh ke. Ulama tasawuf lain, ulama fiqh lain. Jangan. Ulama fiqh adalah ulama tasawuf, ulama tasawuf adalah ulama fiqh. Jangan kita bahagikan golongan tasawuf dengan golongan fiqh. Ini pemikiran orientalis. Ini pemikiran barat yang memisahkan cabangan-cabangan Islam. Akhirnya kita berkelompok-kelompok jadi. Ini kelompok fiqh, ini kelompok tasawuf. Tidak. Tidak. Imam Syafi'i bertasawuf. Anak murid semua Imam Syafi'i semuanya bertasawuf. Adanya musalsal bisufiyah, ada musalsal, ada sandaran, ada sanad-sanad hadis sufiyah yang diriwayatkan oleh ulama-ulama fiqh. Ya. Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, seorang ulama dalam fiqh Syafi'i, tasawuf. Ada
hadis yang diriwayatkan melalui hadis tasawuf. Ada. Tuan. Imam Ghazali, jangan kita faham dia ulama tasawuf macam tak ada dia buat kitab fiqh. Dia ada buat kitab fiqh Syafi'i, Al-Wasit. Ya, ulama tauhid kita katakan bahawa dia ulama tauhid bukan ulama tasawuf. Imam Ghazali buat kitab tauhid, Imam Ghazali buat kitab tasawuf. Kitab tauhid Al-Intisab fi I'tiqad. Terdaya tak terdaya baca ya, tu ya. Terdaya tak terdaya mengaji ya, tu ya. Cerita tentang sifat 20. Ada. Fiqh pun ada, tafsir pun ada, semuanya. Jangan kita beza, jangan kita kelompok-kelompokkan ini ulama tasawuf. Bila sebut dia Imam Ghazali tasawuf, seolah-olah macam tak ada kitab fiqh dia buat. Kita tak pernah jumpa kitab fiqh. Kita tak pernah jumpa kitab tafsir. Kita tak pernah jumpa kitab hadis ni. Ya. Ia merupakan ilmu yang tidak boleh dihamburkan oleh segala lidah kalam orang yang menyurat, dan tidak boleh diliputi oleh segala daftar buku, ya, waham, iaitu sangkaan, ataupun dari segi bahasa. Tak boleh. Ilmu tasawuf ni ilmu yang melibatkan kepada perasaan hati kita, roh kita, diri kita masing-masing. Ya, khusyuk orang tersebut kita tak dapat tentukan. 3 rakaat sembahyang maghrib tadi dia khusyuk agak mana kita nak tahu? Dia sendiri tahu perasaan dia, wujudannya, keberadaan perasaan khusyuk tu tadi dia sendiri rasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tengok ke? Tuan-tuan, melainkan dianugerahkan pada kita kasyaf dan sebagainya. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu karamatlah kepada seseorang tersebut. Tetapi asasnya seseorang tersebut, kerana itu Allah Taala nyatakan dalam Quran, wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib. Apabila seorang hamba bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya pada Rasulullah, "Kat mana Tuhan sebenarnya?" Allah ni ada kat mana? Turun ayat, wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'annahum yarshudun. Ya? Apabila ditanya hamba aku tentang aku, kata Allah Ta'ala, turun ayat ni, katakan wahai Muhammad, fa'in ni qarib, qaban aku didokit dengan dia, dekat. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam menafsirkan ayat ini, tuan-tuan, hamba ini yang dikatakan dekat, aqrabullahu subhanahu wa ta'ala min ruhi fi nafsi abdi. Lebih dekat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut daripada roh nyawanya dalam diri dia. Tuan-tuan, nyawa kita dengan diri kita agak-agak macam mana rokek? Tak dapat siapa yang menyatakan sedekat mana nyawa dengan diri kita. Maknanya dokek betul, seolah-olah melekat. Tapi apabila Allah mengurniakan rahmatnya, mengurniakan anugerah kepada seorang hamba tersebut, lebih dekat rahmat dan anugerah tersebut kepada hamba tersebut daripada roh kepada diri hamba itu. Faham tak? Kau tak faham, baik faham lah. So faham lah. Sobat subuh tu lagi tak harap, tuan-tuan, nak terjemah bahasa Melayu, tuan-tuan, Allah. Ya, macam ni tulisan lama, bahasa lama, tulisan Jawi kita rumikan balik di bahasa lama. Tuan-tuan, bahasa lama ni diterjemah mengikut kepada uslub gaya bahasa Arab. Telah datang tubuh yang bernama Zaid ke dalam sebuah madrasah, atau telah dipukullah oleh satu batang tubuh yang bernama Zaid akan anjing tadi. Ya. Nak diterjemahkan tu telah datang, kan sebab Zaid dah datang, kan senang cakap. Tapi diterjemahkan mengikut gaya bahasa Arab, grammar bahasa Arab tersebut. Ya, macam itulah tasawuf. Tuan, tak ada susah. Sebab apa? Dia ilmu yang melibatkan kepada praktikal. Praktikal. Tuan-tuan sendiri akan rasa. Kalau beramal zikir betul-betul sungguh khusyuk, tuan-tuan, rasalah. Ya.
Ada orang semayang tahajud 12 rakaat, tuan-tuan, tak khusyuk-khusyuk. Tak khusyuk-khusyuk. Ada orang semayang tahajud 2 rakaat khusyuk. Tuan-tuan, ada orang baca Quran, tuan-tuan, satu muka terus tutup, tak faham-faham. Tuan-tuan, ada orang tak soda-soda dah baca 12 muka. Ya, dia rasa macam sekejap je, seronok dia baca. Faham pula apa yang disebut dalam Quran tersebut. Anugerah Tuhan. Kesungguhan dia dalam mencari Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tasawuf ini bukan setakat ilmu lidah qalam orang yang menyampaikan. Itu maksudnya, orang yang menyurat macam saya menyampaikan kepada tuan-tuan, tulis tuan-tuan, dapat rasa. Tak, tidak tuan-tuan. Ya, tidak. Dia praktikal. Konobek. Tuan-tuan. Dan tidak boleh diliputi oleh segala daftar buku. Bukan masuk belajar ni, tuan-tuan belajar, terus dapat. Bukan itu perbahasannya. Lepas tu, waham, sangkaan. Ilmu tasawuf ni bukan sangkaan. Dah bertaubat tadi siapa ajaran Mazidah ini istitabah kan, ajaran Mazidah, ajaran mimpi kan, tadi baru lepas bertaubat. Hari Sabtu kita bercakap itu dia tadi dia bertaubat tadi kan, dia buat live tadi kan. Tak boleh disampaikan secara bahasa, tidak boleh. Praktikal tuan-tuan buat kan. Ilmu ini menempati ilmu fiqh dan usul pada tempat buah bagi pohon kayu. Kerana ilmu ini buah dan faedah bagi ilmu usul fiqh dan usul dan fiqh. Ya. Bila semayang Allahu Akbar, itu fiqh. Angkat tangan. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Ya, kita faham takbiratul ihram. Sebagian ulama fiqh menyebut bila sebut takbiratul ihram, dinamakan takbiratul ihram mengharamkan perbuatan yang halal di luar solat dibawa masuk dalam solat. Ya, takbir yang mengharamkan perbuatan yang halal di dalam solat, yang halal di luar solat dibawa masuk ke dalam solat. Apa yang dikatakan haram yang halal di luar solat? Kat luar solat boleh makan, boleh minum, boleh bercakap. Bawa masuk dalam solat, makan dalam solat, sah ke sembahyang? Tak sah. Jadi takbir itulah yang memisahkan daripada yang halal tadi. Namanya ihram, takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perbuatan yang halal di luar solat dibawa masuk ke dalam solat. Ya, bercakap boleh tak bercakap? Boleh tak makan? Boleh tak minum dalam solat? Tak boleh. Siapa yang memisahkan? Takbiratul ihram. Maka kita faham, bila kita angkat takbir Allahu Akbar, terpisahlah dunia yang kita patut fikirkan, dan hanya yang patut kita fikirkan satu je, Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah hati kita sepenuhnya. Doa tuan-tuan, solat itu maksudnya doa. Tuan-tuan, dari segi bahasa maksudnya doa, dari segi istilah, dari segi syarat perbuatan yang dimulai dengan niat, ditegak dan diakhiri dengan salat. Dan padanya 13 rukun. Isi mazhab Imam Syafi'i. Halas, itu yang dibahaskan dari segi fiqh. Tapi bila kita faham takbiratul ihram Allahu Akbar, terputus segala-gala yang ada dalam dunia ini untuk kita fikirkan. Yang hanya kita fikirkan Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Hanya Allah yang kita besarkan, Allah yang kita agungkan. Berdoalah sepenuhnya pada waktu tersebut, mengharapkan rahmat Tuhan, mengharapkan keampunan Tuhan, mengharapkan inayah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya. Betul. Memang seronok kita kalau sekarang kawan pun di Selangor masih lagi belum fasa keempat, di KL masih lagi belum fasa keempat, kita fasa keempat. Anugerah Tuhan untuk kita dapat berkumpul, kuliah subuh, kuliah maghrib. Tuan-tuan, ya, mencungap-cungap, pajak dari ke rumah, pajak dari ke sobat, atau bila kenilai, turun dan balik ke rumah balik. Mencungap-cungap tuan-tuan. Ya. Tapi anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita rahmat. Jaga rahmat Allah Ta'ala. Dan pada masa yang sama, harapkan keampunan Tuhan. Harapkan keampunan Tuhan. Raja, perasaan raja, harapkan. Manakala kemuliaannya adalah bagi pohon, tetapi tiada manfaat untuk pohon itu melainkan dengan buahnya. Buah kita adalah al-tasawuf tadi. Maknanya kalau tak ada faedah, kalau sembahyang dalam hati, roh kita tidak memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala.
langsung tidak ada sedetik dalam perbuatan solat daripada memikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka tak berbuah. Tidak ada adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi menyebut an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita menghadap Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita kena rasa seolah-olah, mana kena rasa lah. Kena rasa bahawa menghadap Allah Subhanahu wa taala tak rasa. Tengok. Adab, tak ada adab dengan Tuhan. Tak ada adab. Tengok. Langsung tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi, sia-sia. Tuan-tuan kan? Sia-sia. Itu keluar ayat apa yang tuan-tuan selalu ngaji itulah. Fawailul lil musallin الذين هم في صلاتهم ساهون والذين هم يراءون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tuan-tuan jangan comel rambut dia. Ya, kadang saya lupa, tuan-tuan boleh ingatkan. Ya. Apa dia surah apa tu? Banyak. Fawailul lil musallin, celakalah kepada orang yang sembahyang. Nah, sembahyang pun kena celaka ya Tuhan. Orang yang sembahyang pun celaka ke Tuhan. Tapi Tuhan sebut, Allah Ta'ala sebut sifat orang sembahyang yang pun celaka tu. Ya? Apa dia? Allazina hum fi salatihim sahun. Dalam sembahyang mereka tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Celaka lebih. Allah Ta'ala sebut dah sesiap Al-Quran. Tuan-tuan, dah sebut sesiap macam ayat 1 tu kita syarahkan apa? Tafsirkan surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dikatakan berjaya orang beriman tersebut dalam solat dia khusyuk, diterima Tuhan. Lawan dia fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Apa dia celaka dekat orang sembahyang ni? Alladzina hum fi salatihim sahun. Yang di mana dalam sembahyang dia sahun. Sahun lupa, leko, cuai, alpa. Ya? Tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Paling parah sampai tak sedar Fatihah dah baca apa belum. Sampai tak sedar. Rukuk dah rukuk ke terbentuk sujud ke, tak sedar langsung. Tak sedar dah banyak rukun dia buat. Rakaat dah rakaat ke berapa. Wal iyazubillah, wal iyazubillah. Tuan-tuan, kita memanglah lupa, tapi cuba tuan-tuan. Tak ada lagi daripada lupa. Lupa itu sifat manusia. Tuan-tuan, salah satu sifat fitrah kita lupa. Tuan-tuan. Jadi, tak ada apa-apa. Kosong. Kalau sembahyang tanpa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, dalam perbuatan tersebut orang sembahyang tak ingat pada Allah Subhanahu wa taala itu fasik. Orang itu fasik. Fasik apa? Orang yang sentiasa melakukan dosa. Fasik ini dibahaskan oleh sebagian ulama, fasik kubra dan fasik sughra. Fasik yang besar, fasik yang kecil. Orang yang sembahyang tak ingat Tuhan ni, pergi sembahyang, tapi tak ingat Allah Subhanahu wa taala, fasik yang kecil. Sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Kalau kecil selalu buat apa jadi tuan-tuan? Kantung kita masuk 10%, borek kantung tu. Besar kantung tu. Anggapkan kalau dosa kita 10%, masuk dalam satu kantung, masuk dalam satu batu. Kemudian ditimbang pula dekat akhirat besok. Waliyazubillah, na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan tak terlepeh daripada melakukan dosa, taubat, istighfar. Tuan-tuan, dan jangan lupa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Selawat Rasulullah ni syafaat Nabi. Syafaat kepada kita di akhirat besok. Selawat paling kurang 100 kali lah. Dikiaskan seperti mana Nabi beristighfar 100 kali sehari, kiaslah dengan selawat 100 kali sehari. Tak terlalu selawat panjang-panjang, nak buat selawat azumiyah, selawat fatih, selawat isya, selawat banyak selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buatlah 100 kali. Tuan-tuan ya, buat 100 kali. Telah berkata Ibn Khaldun di dalam muqaddimah tawarikhnya, ya. Ibn Khaldun pun ulama tasawuf, ya, bukan saja pakar perubatan. Ibn Khaldun, ya, Ibn Khaldun ulama tasawuf, ya, Morocco.
Maghribi tuan-tuan. Ya. Ilmu ini ialah sebahagian daripada ilmu syarak yang didatangkan dalam agama Islam pada kurun yang pertama. Pada asalnya semua kaum sentiasa berjalan di atas perjalanan ahli hak dan hidayah. Ahli hak adalah ahli yang menuntut kebenaran, dan hidayah menuntut hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikuti perjalanan salaf umat ini, yaitu orang-orang yang hebat yang terdiri daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita bukan mengasaskan ajaran baru. Ya, ini bukan ajaran Umayyah kok. Ajaran siapa kok? Tak, ini ajaran Rasulullah. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpandu kepada Al-Quran, sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam tasawuf dua itu, Al-Quran, sunnah. Dalam fiqh, ya, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ya, ada kita ada mazhab yang mu'tabar. Tapi dalam tauhid, tasawuf, dua ni, Quran dan juga sunnah. Maknanya kalau yang bertentangan dengan Quran dan sunnah, maka ditolak. Ditolak begitu. Sebab apa? Bertentangan dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang Quran menolak sunnah, golongan anti hadis. Tak boleh. Kan kita dulu ada golongan anti hadis yang tidak menerima hadis, mengatakan Imam Bukhari itu orang yang lupa, orang yang tidak ada siqahnya, tidak ada kepercayaannya. Hadis-hadis diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam sahihnya 7275 hadis tersebut merupakan hadis palsu katanya. Boleh, tuduhan itu berat. Jawablah kat akhirat esok. Apa yang benar? Dia ni simple dia. Tak payah saya dengar, jawablah kat akhirat esok. Didakwa oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu, didakwa oleh Imam Muslim, didakwa oleh Imam Nisa'i, didakwa oleh Imam Muhammad bin Isa Tirmizi, didakwa oleh Imam Abu Dawud, didakwa oleh Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jawablah dakwaan-dakwaan tersebut. Ya, baik? Tuan, mereka ada bukti, mereka ada bayinah. Kitab-kitab mereka itu ada bayinah. Itu adalah bukti bagi mereka. Dan kitabnya kan? Kitab kita mengaji ini adalah bukti bagi ulama yang menulis di akhirat besok. Dan akan dipertanggungjawabkan ke atas itu. Kalau salah, salah ke akhirat besok. Tapi kalau betul, betul. Dan betul bagi orang yang mengikutnya. Dan kita baca kitab ni, tetap mengingat kepada Allah, mengingat kepada hadis Nabi SAW. Ya, takkan membahas salah pula. Ya, ini bukan ajaran Masyidah tuan-tuan. Yang kau bagi, jom kita pergi ramai-ramai naik ke aras Tuhan. Mari tutup mata, dah sampai. Okey, turun balik ke Rambau, suara Jamalia. Macam tu bukan? Tuan, tutup campur tuan. Tak, bukan. Tuan, kita ingat Allah dalam hati, ingat Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berkelip-kelip di mulut, kita kata berhentilah. Ya, kita berhentilah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Kita sampai di Syah kan? Lebih. Pasal kalau kuliah subuh tu, kuliah duha tu, dia sejam. Ya, kuliah maghrib dia syarat SOP maghrib ke isyak. Kalau subuh tu, kuliah duha tu 1 jam tempoh dia, lama sikit. Ya, kuliah maghrib ke isyak kena berhenti. Jawab wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Allahumma zidna fahman nabiyyi wa mursalin wal malaikati wa rahmatika ya rahim. Allahumma iftah alaina futuhan arifin kama fatahta ala anbiya'i wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.